Buletin Didik 28 April bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM mengumumkan beberapa kelonggaran. Prosedur operasi standard SOP di sekolah bakal dilaksanakan sekembalinya murid selepas cuti perayaan Aidilfitri nanti. Antaranya, tiada lagi penjarakan fizikal di dalam kelas dan kawasan sekolah, kebenaran untuk pelajar makan di kantin serta kebenaran menjalankan aktiviti sukan dan kokurikulum. Begitupun, pemakaian pelitup muka masih lagi diwajibkan di ruangan tertutup dalam premis sekolah termaktub kepada pelbagai kelonggaran yang ditetapkan KPM. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin dalam sidang media khas yang tadi berkata, melalui ketetapan terbaru itu, guru-guru sekolah diberi pilihan untuk melaksanakan pendekatan yang dirasakan terbaik dalam penyusunan murid dan kelas. Penjarakan fizikal menjadi komponen paling penting kerana sebelum ini KPM menetapkan penjarakan 1 meter dan ia menimbulkan pelbagai kekangan kepada sekolah. Tambahnya dengan pengumuman Kementerian Kesihatan KKM semalam, kementerian membuat ketetapan bahawa tiada lagi penjarakan fizikal di dalam kelas dan sekolah. Namun ia digalakkan dalam keadaan warga serta murid sekolah tidak memakai pelitup muka. Bagi pemakaian pelitup muka, pelbagai kelonggaran diberikan. Antaranya membabitkan guru yang mengajar di dalam kelas dan kanak-kanak 5 tahun ke bawah. Kelonggaran lain yang diberikan termasuk sekiranya bersendirian semasa aktiviti sukan dan rekreasi serta aktiviti pendidikan jasmani. Murid, guru dan seluruh warga sekolah juga dibenar untuk kembali makan di kantin atau kafeteria sekolah. Untuk sekolah-sekolah yang mempunyai kawasan kantin yang agak terhad dan sekiranya murid mengikuti waktu rehat pada satu masa yang sama, ianya akan membawa satu kesesakan yang teruk, maka sekolah ini dibenarkan untuk menyusun waktu rehat secara berperingkat. Apa yang paling penting, selepas ini anak-anak kita akan dapat makan di kantin seperti mana mereka makan di kantin sebelum datangnya pandemik COVID-19. Sementara itu, berhubung aktiviti sukan dan kokurikulum, katanya semua aktiviti itu termasuk penganjuran kejohanan, pertandingan di dalam dan luar sekolah adalah dibenarkan. Murid, guru, jurulatih atau pengajar yang bergejala tidak dibenarkan menyertai aktiviti sukan dan kurikulum. Pelajar tingkatan 1 dan 4 yang telah diterima masuk ke sekolah khusus dibenarkan mendaftar secara fizikal bermula 13 hingga 16 Mei ini. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata, pendaftaran fizikal itu melibatkan ambilan baharu dan rayuan bagi pelajar tingkatan 1 dan ambilan rayuan sahaja bagi pelajar tingkatan 4. Tarikh itu adalah bagi memberi ruang kepada ibu bapa memilih tarikh sesuai antara 4 hari itu dan pada masa sama membolehkan mereka membuat persediaan sepatutnya. Katanya antara prosedur operasi standard SOP berkaitan pengurusan asrama ialah hanya murid yang sihat dan tidak bergejala dibenarkan kembali ke asrama. Murid yang bergejala semasa pendaftaran masuk atau berada di asrama perlu melaksanakan ujian kendiri COVID-19. Datuk Dr. Razi turut mengumumkan aktiviti melawat anak di asrama dibenarkan dan begitu juga aktiviti outing dan pulang bermalam ke rumah masing-masing. Kementerian Pendidikan sebelum ini melarang penjaga atau ibu bapa melawat anak mereka di sekolah berasrama bertujuan mengekang penularan COVID-19. Mengenai rayuan kemasukan sekolah khusus bagi tingkatan 1 dan 4, Datuk Dr. Razi berkata keputusan rayuan boleh disemak esok. Sekolah khusus terdiri daripada Sekolah Berasrama Penuh SBP, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA, Sekolah Menengah Teknik SMT, Kolej Vocational dan Maktab Tentera Diraja. Majlis Amanah Rakyat MARA meneruskan program penghantaran penuntut ke luar negara. 1,500 penuntut pelbagai bidang terpilih untuk tajaan beasiswa dan pinjaman tahun ini. Malah menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Mahathir Khalid, program berusia lebih 50 tahun itu tidak mempunyai masalah untuk dijayakan dalam tempoh pandemik 2 tahun lalu. Sekarang kita tak ada problem. Dulu pun tak ada problem sebab dia belajar melalui online. Cuma kos kita rendah lah sebab dia tak pergi lagi ke universiti tu. Tapi dia dah belajar online. MARA juga ujarnya tidak mempunyai masalah berkaitan pembayaran balik.
Malah pihaknya juga tidak menetapkan penuntut tajaannya pulang bekerja dengan agensi itu. Sebaliknya, penuntut yang menamatkan pengajian di luar negara bebas memilih kerjaya di mana-mana syarikat atau agensi. Ketika ini, 3,391 orang penuntut tajaan MARA sedang melanjutkan pengajian di 24 buah negara. Pusat Tahfiz Ma'had Dakwah wa Irsyad Muhammad Al-Fatih di Kelang kembali diraikan. Selepas 2 tahun tidak menerima kunjungan orang ramai ketika Ramadan, pusat itu menempatkan 40 kanak-kanak dan remaja daripada golongan keluarga berpendapatan rendah dari seluruh negara yang berusia 7 hingga 18 tahun. Beroperasi hampir 12 tahun, pusat tahfiz ini dihuni 30 pelajar lelaki dan 10 perempuan. Yang paling penting, majlis sebegini memberikan mereka harapan bahawa mereka tidak dipinggirkan. Pertamanya saya mengucapkan alhamdulillah syukur sebab kerajaan pun dah announce kita dah masuk dia ke pra-endemik. So kita sedikit bebaslah untuk menjalankan aktiviti-aktiviti dan di dalam bulan Ramadan ni kita mengambil kesempatan untuk kita menjalankan kita punya aktiviti CSR lah, dan tumpuannya lebih kepada kerohanian lah, keagamaan, dan kita telah memilih Ma'had Tahfiz lah untuk kita adakan majlis berbuka puasa Quran Hour dan juga pada hari ini majlis khatam Al-Quran lah, yang melibatkan juga hasilnya daripada cawangan Kelang. Endemik ini merupakan satu cahaya lah kepada sekolah-sekolah agama seperti kami ni. Ya, kerana kami sebenarnya di sini kita tidak dapat nak mengharapkan kutipan yuran daripada pelajar-pelajar, dan kalau dulu mereka berkemampuan, disebabkan pandemik ini mereka jadi orang-orang yang tidak berkemampuan. Kita memfahamkan keadaan ekonomi. Jadi sebab itu pihak sekolah kita tidak mahu menekan ibu bapa sebab kita sayangkan anak-anak mereka. Menurut beliau, mereka baru berpindah ke bangunan ini yang juga sumbangan seorang ahli perniagaan. Di tempat baru ini, ruangannya lebih luas dan selesa. Bagi kemudahan dan masa depan pelajarnya, bahasa Arab, Inggeris, matematik dan latihan kemahiran hidup antara subjek yang diberikan penekanan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob siang tadi meluangkan masa menemani 54 anak yatim dan asnaf di bawah tanggungannya membeli baju raya. Beliau yang membahasakan diri sebagai atuk melayani mesra kanak-kanak terbabit yang dianggap seperti cucunya. Kanak-kanak itu yang menanti kedatangan Perdana Menteri seawal jam 9.30 pagi. Ternyata gembira apabila diberi kebebasan memilih sendiri pakaian dan kasut mengikut warna dan rekaan kegemaran masing-masing. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, aktiviti membawa anak-anak angkatnya membeli baju raya adalah rutin tahunan baginya menjelang Lebaran. Tujuannya seperti biasalah, setiap tahun saya bawa mereka. Jadi dulu saya bawa mereka, jadi walaupun saya dah jadi Perdana Menteri pun mereka masih rapat dengan saya dan sudah menjadi sebagai rutin setiap tahun kita sama-sama untuk membeli pakaian raya. Jadi sebab itu hari ini pun saya bawa anak yatim yang saya di bawah tanggungan saya itu dan juga yang lain-lain sekali lah. Ya, untuk membantu menggembirakan mereka lah sempena sambutan hari ini. Sementara itu, Nur Auni Syafia Jeffrey Muhammad Zain, 11 tahun dan kakaknya Nur Syamimi, 12 tahun, begitu teruja untuk membeli baju raya bersama atuk dan mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Ismail. Hari ini seronok tak atuk belanja? Seronok. Beli apa je lu? Baju raya. Berapa pasang? Mana ada baju raya lah, baju jalan. Jalan. Berapa banyak beli tadi? Ada berapa dah beli? Tak ingat. Tak ingat. Banyak sangat. Banyak sangat ke? Warna apa, Dek? Warna apa tahun ni, Dek? Warna hijau tebu. Mereka adalah 2 daripada 4 orang anak kepada Jeffrey Muhammad Zain dan Nur Salawati Ibrahim yang meninggal dunia pada tahun 2014 apabila motosikal yang ditunggang mereka dilanggar lori pasir di Ceras, Selangor. Turut berkongsi kegembiraan 2 adik-beradik iaitu Nur Firuza Amira Fairuz Nizam, 13 tahun dan Nur Firuza Akilah Fairuz Nizam, 10 tahun yang membawa biskut raya sebagai buah tangan kepada pemimpin itu. Terima kasih atuk belanja. Bersua kembali,
Sering digunakan sebagai baja organik, ramai yang tidak sedar belimbing buluh berpotensi dalam inovasi makanan. Menyahut cabaran itu, dua pelajar program Bakery dan Pastry Kolej Vocational Keningau mencipta produk makanan iaitu roti yang berintikan sambal belimbing buluh. Inovasi yang juga projek tahun akhir mereka ini dibentangkan di persidangan International European Conference on Social Sciences yang berlangsung di Antalya, Turki. Persidangan berlangsung secara dalam talian dan disertai delegasi daripada 20 buah negara. Josie Jane Ellis dan Leonora Linus Elliot menghasilkan sambal daripada buah belimbing buluh. Ini kerana buah ini mudah didapati di kawasan pedalaman Sabah, namun sangat jarang dimakan sebagai buah ataupun dijadikan bahan pembuatan makanan. Inovasi ini diharapkan mampu memperkenalkan perasa baru dalam kalangan komuniti setempat dan meningkatkan kesedaran berkenaan potensi buah belimbing buluh untuk dijadikan sebagai sumber makanan mahupun pendapatan. Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI berhasrat menjuarai penawaran program jangka pendek micro-credential berkaitan bidang pendidikan. Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia MQA, Datuk Dr. Muhammad Shatta Sabran berkata, micro-credential dan pembelajaran dalam talian adalah norma baharu pendidikan masa kini yang boleh membantu kelestarian negara dalam melahirkan tenaga kerja yang berdaya saing. Penawaran itu dijangka bukan hanya untuk tujuan upskilling dan reskilling, malah menuju ke arah kelayakan akademik. Ujarnya, kursus micro-credentials yang disahkan MQA boleh dikumpul dan kemudiannya ditukar menjadi kelayakan akademik peringkat sijil, diploma, ijazah dan seterusnya. Tambahnya lagi, dalam era revolusi perindustrian keempat IR 4.0 ini, majikan lebih cenderung memilih mereka yang mempunyai kemahiran dan kompetensi yang baik dalam sesuatu pekerjaan. Micro-credential berperanan memberi nilai tambah kepada golongan pekerja untuk kekal relevan dalam kerjaya. Sistem pembelajaran yang menyokong agenda pembelajaran sepanjang hayat menjadi platform kepada golongan profesional yang menghadapi kekangan masa dalam apa jua bidang untuk meningkatkan tahap kecekapan dan kepakaran mereka. Sementara itu, UPSI juga komited menjadikan pusat pengajian pendidikan tertua itu sebagai universiti mesra komuniti dengan penganjuran pelbagai aktiviti sempena sambutan 100 tahun penubuhannya pada November ini. Menurut Naib Chancelornya, Datuk Dr. Mat Amin Maktaf, terdapat lebih 100 buah penganjuran acara berkaitan kampus telah disusun dan dilaksanakan bagi membantu pelestarian ekonomi di daerah Muallim. Katanya lagi, lebih membanggakan apabila baru-baru ini Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mencadangkan UPSI membangunkan pusat latihan dan penyelidikan automotif dikenali sebagai Centre of Advanced Automotive Research and Training yang akan memberi manfaat kepada ramai pihak. Beliau ditemui ketika majlis berbuka puasa bersama media dan rakan strategik di Ibu Negara semalam. 130,000 buah kenderaan dijangka memasuki Terengganu setiap hari bermula esok sehingga Isnin ini. Sebagai langkah keselamatan, Polis Terengganu mengenal pasti 20 kawasan hitam yang sering menjadi lokasi kemalangan maut terutama ketika musim perayaan. Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Mat Issa berkata, lokasi itu termasuk 4 di daerah Dungun dan Marang, 3 di Kemaman dan Setiu, 2 di Hulu Terengganu dan Besut serta 1 lokasi di Kuala Nerus dan Kuala Terengganu. Berikutan itu, seramai 44 pegawai dan 432 anggota akan dikeras sepanjang UPS Selamat 18 bermula esok sehingga 8 Mei bagi mengurangkan jumlah kemalangan maut ketika musim perayaan di Terengganu. Selain 20 kawasan hitam berkenaan, turut dikenal pasti 6 lokasi yang sering berlaku kesesakan lalu lintas. Kita akan letakkan secara stillman iaitu di tempat-tempat black spot untuk mencegahkan kemalangan berlaku, dan juga kita akan ada keanggotaan kita bagi melancarkan perjalanan di kawasan-kawasan, terutamanya kalau contohnya di Kuala Terengganu, di kawasan Drawbridge lah, kita sedia maklum. Drawbridge itu merupakan kawasan hotspot di mana kerap berlaku kesesakan terutamanya di musim perayaan ataupun cuti-cuti umum. Datuk Rohaimi berkata demikian ketika ditemui selepas melancarkan UPS Selamat di Plaza Tul Kuala Terengganu di Kampung Gemuruh, Kuala Terengganu.
Seramai 250,000 orang berkumpul dan bersolat di Masjid Al-Aqsa, Palestin bagi mencari keberkatan malam Lailatul Qadar. Jumlah itu disahkan oleh pihak berkuasa Islam di Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Tiada sebarang insiden tidak diingini dilaporkan. Di tempat sama sejak Jumaat lalu, lebih 200 penduduk Palestin tercedera akibat digempur tentera dan polis Israel. Jumlah itu dianggap luar biasa, terutama kerana rejim Israel mahu menguatkuasakan larangan ke atas lelaki berusia bawah 50 tahun untuk bersolat di Masjid Al-Aqsa. Dianggap ketiga paling utama di sisi Islam, Masjid Al-Aqsa mampu memuatkan sehingga 300,000 orang jemaah pada satu-satu masa. Tokoh guru tahun 2022 Amerika Syarikat Kurt Russell bernasib baik kerana mendapat ucapan tahniah daripada Presiden Joe Biden. Menurut Russell, murid perlu melibatkan diri mereka di dalam bilik darjah kerana melaluinya baharu mereka berpeluang menilai potensi diri mereka yang sebenarnya. I'm excited to join the President and the First Lady to recognize our National Teacher of the Year, Kurt Russell. Kurt Russell, our National Teacher of the Year, helps students find a sense of self-worth by dressing for success. Never forget that student by student, the lives, now I'm getting emotional, the lives you change go on to change the world. Thank you, thank you, thank you. Kurt Russell. Students must see themselves in the classrooms and the curriculum in order to empower and to engage. That's why I created courses that allow students to feel valued, courses that deals with women's rights, gay rights, and also a survey of Black history. It's important that my students see themselves as I see them, with unlimited potential and full of gifts. Sementara itu, Presiden Joe Biden dalam ucapannya berkata, beliau terhutang budi kepada bekas guru-gurunya. Ini kerana merekalah yang membantu beliau mengatasi masalah gagapnya sehingga beliau menceburi bidang politik dan kemudian ke White House. I look back on my life, I think beyond my family, my sister, my brother, my mom, my dad, the people who made a difference in my life in a fundamental way were teachers. And they realized how damn hard it is. Untuk menggerudi dasar laut dalam, rentetan gerudi mestilah dipasang bahagian demi bahagian sehingga penggerudian tersebut menembusi batuan dasar. Roustabout boleh menyusun dan menyambung satu paip 1,000 kilogram ke rentetan gerudi dalam masa 15 saat. Juru gerudi menggunakan relang gerudi sebagai beban untuk menekan mata gerudi ke bawah dengan berhati-hati. Jika ditekan terlalu kuat, mata gerudi akan pecah dan jika terlalu sedikit, ia hampir Laporan sukan bola sepak Liga Juara-Juara Asia, Johor Darul Takzim JDT kembali merampas kedudukan teratas kumpulan I apabila menewaskan Guangzhou Evergrande 2-0. Kemenangan itu menghidupkan peluang JDT memburu slot ke pusingan 16 terbaik. Berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim, JDT tidak menunggu lama untuk di depan menerusi sepakan penalti Bergson da Silva pada minit ke-16. Selepas penyerang kelahiran Brazil itu dikasari dalam kotak penalti, Bergson hampir menambah jaringan sejurus kemudian tetapi palang menyelamatkan Guangzhou. Selepas rehat, JDT menggandakan asakan. Langkah Guangzhou menukar taktik kepada bertahan menyukarkan skuad bimbingan Benjamin Mora. Sehinggalah minit-minit akhir permainan, pengadir dari Iran sekali lagi menghadiahkan sepakan penalti kepada JDT. Susulan kekasaran ke atas pemain gantian Ramadan Saifullah. Kedudukan berubah apabila Bergson mudah menyempurnakan sepakannya. JDT menang 2-0. Lega mengumpul 10 mata perlawanan terakhir peringkat kumpulan pada Sabtu ini, JDT perlu menang ke atas satu lagi pasukan yang turut mengumpul 10 mata setakat ini, Ulsan Hyundai dari Korea Selatan untuk layak ke pusingan 16 pasukan terakhir.
Kesayangan bola sepak Liga Premier, dua perlawanan berlangsung menyaksikan Kelantan United menewaskan Perak 3-2. Dalam satu lagi perlawanan, Terengganu FC 2 mengalahkan UiTM 2-0 dan melonjak ke tangga ke-5 Liga. Beraksi di arena sendiri, Stadium Perak Ipoh, Perak bermula baik dan berjaya menembusi gawang Kelantan United seawal minit ketiga. Gol dijaringkan Muhammad Akil Hilman Danny Roslan. 8 minit kemudian Perak kembali menjadi tumpuan. Hasil gol oleh Nazmi Ahmad, kedudukan berubah kepada 2-0 memihak Perak. Kelantan United tidak mudah mengalah. Penyerang import dari Nigeria, Joku Jacob, merapatkan kedudukan pada minit ke-20. 3 minit berselang, Jacob meledak lagi untuk mengikat kedudukan 2-2. Ketika perlawanan tampak berakhir seri, Jacob melengkapkan hat-trick 2 minit sebelum permainan tamat. 3 mata diraih membawa Kelantan United naik ke tangga ketiga. Hanya 3 mata di bawah pendahulu Kelantan. Perak kekal di tangga tercorot. Di Stadium Sultan Ahmad Nasiruddin Shah Kuala Terengganu, Terengganu FC TFC 2 berdepan UiTM FC. TFC 2 membuka jaringan pada minit ke-64 menerusi penyerang import dari Ghana, Jordan Mintah. UiTM FC tersentak lagi 2 minit kemudian menerusi gol pemain kelahiran Montenegro, Algzim Rezovic. TFC 2-2, UiTM 0. Visual tapak baru bagi teksi udara dan drone untuk penduduk England mengakhiri buletin didik malam ini. Agak menarik. Ini terutamanya kerana projek itu membabitkan pelabuhan bandar udara atau vertiport dan hanya dijangka siap 2 tahun lagi. Dengan itu, saya Zaiti Zubair. Assalamualaikum dan jumpa lagi.